Hadirin sekalian, mohon kerjasama untuk mengambil tempat masing-masing sekarang kerana tetamu kehormat kita akan masuk ke Dewan pada bila-bila masa sahaja. Mengumumkan ketibaan yang berbahagia Datuk Nur Syam Binti Rahman, Timbalan Setiausaha Kerajaan Pengurusan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak, diiringi Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Kuala Kangsar dan pengurusan tertinggi serta tetamu-tetamu kehormat masuk ke dalam Dewan. Hadirin dipohon untuk terus berdiri bagi nyanyian lagu Negaraku, Kebesaran Negeri Perak dan lagu korporat MPKK. Sentiasa bersedia menyahut seruan negara, saling bekerja sama, berkhidmat penuh integriti, mencetus inovasi, menjayakan visi dan misi, penuh dedikasi. Kuala Kangsar Bandar Diradam pada warisan dan
Hadirin dipersilakan duduk. Bagi memberkati majlis kita pada petang ini, majlis dengan penuh takzimnya menjemput Encik Abdul Rahim bin Idris untuk memimpin bacaan doa. Sukacita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami menadah tangan kepadamu di dalam merafakkan kesyukuran dan pujian terhadap-Mu atas kurniaan nikmat-Mu yang tidak terhingga. Allahumma ya Allah, sesungguhnya di tangan-Mu sahajalah kuasa penilai segala amalan. Justru berkatilah majlis ini, iaitu majlis apresiasi Majlis Perbandaran Kuala Kangsar bagi tahun 2023. Kau jadikanlah apa kiranya segala kerja kami selama ini dan hari-hari yang mendatang sebagai ibadah yang Engkau redai. Terimalah segala kerja dan usaha kami ini sebagai amal soleh yang Engkau berkati. Rahmatilah kami ya Allah dengan kasih sayang-Mu. Hiasilah diri kami serta serikanlah hidup kami dengan kekayaan dan ketinggian ilmu. Muliakanlah kami dengan kemuliaan akhlak dan pekerti. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami, eratkanlah silaturahim di kalangan kami, padukanlah tenaga usaha kami, kurniakanlah apa kiranya kepada kami kekuatan rohani dan jasmani, cetusan idea dan gerakan minda untuk membimbing diri sendiri dan rakan-rakan kami, agar kami dapat menjadi penjana masyarakat, bangsa dan negara kami. Allahumma ya zal jalal wal ikram. Iringilah kami dengan keazaman dan komitmen serta dengan iltizam dan istiqamah untuk terus menambah bukti dan bakti kepada agama, bangsa dan negara. Kurniakanlah apa kiranya ya Allah kepada kami rezeki yang halal dan berpanjangan, zuriat dan generasi yang beriman, serta segala kebaikan di dunia pun jua di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis mengucapkan terima kasih di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang berbahagia Datuk Nur Syam binti Rahman, Timbalan Setiausaha Kerajaan Pengurusan. Yang berusaha Tuan Town Planner Zulkarnain bin Muhammad, yang di-Pertua Majlis Perbandaran Kuala Kangsar. Yang berusaha Tuan Zul Hisham bin Ahmad Syukori, Pegawai Daerah Kuala Kangsar. Puan Mufidah binti Mahfuz, Timbalan Pengarah Kerajaan Tempatan. Yang berusaha Tuan Haji Saiful Azli bin Muhammad Noor, Setiausaha Majlis Perbandaran Kuala Kangsar. Ketua-ketua jabatan, pegawai-pegawai Majlis Perbandaran Kuala Kangsar yang diraikan penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC tahun 2022, para penerima anugerah serta pesara tahun 2022-2023, barisan urussetia serta seluruh warga Majlis Perbandaran Kuala Kangsar dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Majlis Apresiasi Majlis Perbandaran Kuala Kangsar bagi tahun 2023. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan serta mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Datuk Nur Syam binti Rahman, Timbalan Setiausaha Kerajaan Pengurusan ke Majlis Apresiasi MPKK tahun 2023. Majlis juga mengucapkan selamat datang kepada semua para tetamu jemputan, tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin ke majlis yang diadakan pada hari ini. Hadirin sekalian,
Majlis hari ini diadakan bagi memberi pengiktirafan kepada 22 warga MPKK yang telah menunjukkan komitmen serta perkhidmatan yang cemerlang sepanjang tahun 2022. Hari ini juga, majlis turut meraikan penerima anugerah serta pegawai dan kaki tangan yang telah bersara daripada perkhidmatan awam pada tahun lalu dan tahun ini. Mereka inilah yang banyak mencurahkan jasa dan hikmat bakti serta menjadi role model kepada kita semua untuk menjadi insan yang lebih cemerlang di masa hadapan. Kalau dilipat sebesar kuku, kalau dibentang seluas alam, yang jauh diimbau, yang dekat digamit, seuntai salam sejambak kata, degup bicara, merisik rasa. Majlis kini diteruskan lagi dengan ucapan aluan oleh Yang Berusaha Tuan-Tuan Town Planner Zulkarnain bin Mohamad yang dipertua Majlis Perbandaran Kuala Kangsar. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada saudari pengacara majlis. Yang berbahagia Datuk Nur Syam binti Rahman, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Pengurusan, mewakili Yang Berhormat Datuk Ahmad Suaidi bin Abdul Rahim, Setiausaha Kerajaan Negeri Perak. Yang Berusaha Tuan Zulhisham bin Ahmad Syukuri, Pegawai Daerah Kuala Kangsar. Yang Berusaha Puan Mufidah binti Mahfuz, Timbalan Pengarah Kerajaan Tempatan. Yang Berusaha Tuan Haji Saiful Azli bin Muhammad Nur, Setiausaha Perbandaran, Majlis Perbandaran Kuala Kangsar. Yang Berusaha Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Daerah, pemimpin-pemimpin masyarakat, wakil-wakil pertubuhan bukan kerajaan, rakan-rakan media, penerima-penerima anugerah yang diraikan, serta tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Syukur Alhamdulillah dapat bersama-sama kita semua pada petang ini dengan limpah kurnia dan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berada dalam Majlis Apresiasi Majlis Bandaran Kuala Kangsar 2023 dan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2022 pada petang yang indah lagi berbahagia ini. Saya bagi pihak warga kerja Majlis Bandaran Kuala Kangsar ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Bahagia Datuk Nur Syam binti Rahman, Timbalan Setiausaha Kerajaan, mewakili Yang Berhormat Datuk Ahmad Suaidi bin Abdul Rahim, Setiausaha Kerajaan Negeri Perak kerana sudi melapangkan masa untuk bersama-sama untuk menyempurnakan majlis ini dan menyampaikan sijil penghargaan kepada penerima-penerima anugerah dan juga para pesara yang kita raikan pada petang ini. Terima kasih juga dipanjangkan kepada tetamu-tetamu kehormat yang lain, Tuan Pegawai Daerah Encik Zulhisham bin Ahmad Syukuri, Puan Mufidah binti Mahfuz, Timbalan Pengarah Bahagian Kerajaan Tempatan, barisan jemputan dan seluruh warga kerja Majlis Perbandaran Kuala Kangsar yang saya kasihi sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan, Yang Bagi Datuk, Majlis Bandaran Kuala Kangsar telah ditubuhkan pada 1 Januari 1980 sebagai sebuah majlis daerah. Kini telah berusia 43 tahun dan pada 18 Februari 2004, pentadbiran ini telah dinaik taraf kepada Majlis Perbandaran. 2 hari yang lepas, kita telah menyambut Hari Perbandaran yang ke-19, Sweet 19. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Perbandaran kepada seluruh warga kerja Majlis Bandaran Kuala Kangsar. Bersama-sama kita sehati sejiwa menjaga organisasi yang menjadi tempat mencari rezeki agar ia terus memberi manfaat kepada penduduk seluruh daerah Kuala Kangsar. Untuk makluman Yang Bagi Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, pada 23 Disember 2021, kita telah menerima warta Kerajaan Negeri Perak untuk memeluaskan kawasan pentadbiran, dan kawasan pentadbiran Majlis Bandaran Kuala Kangsar telah diperluaskan daripada 20,400 hektar kepada 256,150.57 hektar ataupun daripada 204 km persegi kepada 2,561.5 km persegi
yang meliputi 9 mukim di daerah Kuala Kangsar. Perluasan 12 kali ganda ini memerlukan kita semua untuk merancang dan memberi perkhidmatan ke lokasi-lokasi yang baru dengan begitu strategik sekali. Untuk makluman Yang Berhormat Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, kita telah mengambil 20 anggota kontrak untuk membuat kerja-kerja penilaian semula bagi kawasan kediaman, perniagaan, perusahaan, tanah kosong dan lain-lain bagi mengatasi masalah ini. Menjalankan kerja-kerja penilaian semula, kita dapat mengenal pasti 59 harta baru yang akan memberi penambahan hasil cukai taksiran kepada MPKK sejumlah 1.9 juta. 1.9 juta ringgit. Kita juga telah melaksanakan kerja-kerja penilaian caj pemajuan untuk 17 cadangan pemajuan yang melibatkan skim perumahan, bangunan industri, kompleks perniagaan dan lain-lain yang memberi anggaran hasil berjumlah 2.8 juta ringgit. Secara keseluruhan sepanjang 2022, MPKK telah menerima sejumlah 301 permohonan yang merangkumi pelan kebenaran merancang, pelan bangunan dan pelan kejuruteraan. Syukur Alhamdulillah, dengan perluasan kawasan yang dilaksanakan ini, kita akan menerima lebih banyak cadangan-cadangan pembangunan berimpak tinggi untuk Kuala Kangsar, Sungai Siput dan Padang Rengas. Walaupun jika dilihat daripada nilaian jutaan ringgit yang kita terima daripada kerja-kerja penilaian, caj pemajuan dan sebagainya, namun ia masih tidak mampu menanggung kos pengoperasian MPKK. Seperti semua sedia maklum, kos pengoperasian sebuah pihak berkuasa tempatan, apatah lagi sebuah bandar diraja, amatlah tinggi. Setiap tahun juga kita mengalami peningkatan perbelanjaan dan bagi tahun 2022, peningkatan yang kita hadapi berbanding tahun 2021 adalah 7.24%. Atas faktor kekangan yang ini, terdapat setengah keperluan yang melibatkan yang tinggi terpaksa dilaksanakan selepas kita menerima peruntukan daripada kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan. Namun ia bukanlah satu alasan, kita harus terus berusaha untuk memastikan setiap keperluan dan aduan rakyat di kawasan Majlis Bandaran Kuala Kangsar dapat kita penuhi. Yang bagi Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan ucapan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak pada Executive Talk untuk Hala 7 Perak 2023, kerajaan negeri telah memfokuskan 5 perkara dan salah satu daripadanya ialah meningkatkan inisiatif dan infrastruktur digital. MPKK telah mengorak langkah dalam platform digitalisation pengurusan tadbiran, antaranya kita menggunakan platform SISPA untuk pengurusan aduan awam dan menggunakan platform Park at Perak untuk pembelian kupon parkir kenderaan antaranya. Selain daripada itu, bermula tahun 2022, kita tidak lagi mencetak bil cukai taksiran dan bermula tahun 2021, kita tidak lagi mencetak bil cukai taksiran dan pembayaran bil cukai taksiran juga dilakukan secara dalam talian. Namun kita masih membuka kaunter kutipan bagi memudahkan warga Kuala Kangsar untuk memilih pembayaran secara fizikal. Sebagai contoh, pada minggu lepas dan juga minggu-minggu yang akan datang, pada hari Ahad kita ada membuka kaunter bersepadu bersama dengan Pejabat Daerah dan Tanah secara SDG 17 cooperation untuk melaksanakan, dan kita ucapkan terima kasih kepada Tuan DO sama-sama, dan kita membuat kutipan cukai dan juga pembayaran parking di Puncak Bougainvillea, pasar pagi antara yang paling panjang sekali di Malaysia. Terbaru, bermula Mac 2023, kita akan menggunakan sistem pelesenan premis secara digital MyPatil seperti rakan-rakan kita yang lain, khususnya Majlis Bandaran Manjung, dan ini adalah selaras dengan keputusan kerajaan negeri, dan pendigitalan sistem lesen ini adalah bagi memudahkan tugas untuk membuat pemantauan prestasi kutipan lesen dengan lebih baik lagi. Seperti kita semua maklum, Kuala Kangsar merupakan bandar diraja untuk negeri Perak, dan di daerah ini terletaknya Istana Iskandariah yang merupakan istana rasmi Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak. Jadi untuk kita juga telah mendapat perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak untuk menamakan semula Jalan Taiping kepada Jalan Sultan Nazrin Shah daripada Jam Besar Kuala Kangsar sehinggalah ke interchange flyover di kawasan Tol. Jadi sepanjang jalan tersebut, sepanjang 5 km, telah dinamakan sebagai Jalan Sultan Nazrin Shah. Jadi untuk makluman rakan-rakan semua, saya selalu, Yang Bagi Datuk, saya selalu mengingatkan anak buah saya di sini, kita kena buat kerja lebih daripada biasa.
Sebab Kuala Kangsar bukan kaleng-kaleng, bukan bandar biasa. Ada 10 saja bandar diraja dalam dunia ni. Bandar diraja Melayu ada 10 saja. Dan Kuala Kangsar sebagai salah satu daripadanya. Kalau kita pergi di Perlis, kita ada Arau. Turun ke bawah, kita ada Anak Bukit, Alustar. Turun lagi, tempat kita lah, Kuala Kangsar. Di Selangor, kita ada Kelang. Kemudian kita turun ke bawah, Seri Menanti. Kemudian Bandar Seri Maharani, Muar. Naik ke atas balik ada Pekan, kemudian Kuala Terengganu, kemudian Kota Baru dan Bandar Seri Begawan. Dan yang paling lengkap sebagai bandar diraja adalah Kuala Kangsar. Jadi saya selalu mengingatkan anak-anak buah saya, buat kerja bukan biasa-biasa, kena buat lebih daripada biasa. Sebab ini adalah bandar diraja Melayu yang paling utama dalam dunia. Selalu itulah saya pun harap tuan-tuan dan puan-puan dapat bersama-sama untuk kita merealisasikan perkara ini. Untuk kehadapan, kita juga merencanakan untuk mewujudkan Taman Diraja Pesisiran Sungai Perak dan taman ini akan ditanam spesies-spesies pokok hutan tempatan yang semakin pupus dan ia bertujuan memelihara dan mendidik generasi akan datang tentang sumber alam semula jadi yang semakin hilang. Jadi semasa 3 bulan 3 tahun 2020, kita ada merayakan Hari Landscape Sedunia. Peringkat Negeri Perak dibuat di Kuala Kangsar. Dan dalam titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak mengingatkan bahawa pokok hutan, oksigen tidak boleh dicipta oleh kita. Pokok-pokoklah yang mengeluarkan oksigen melalui proses fotosintesis. Jadi yang Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak menitahkan supaya kita menanam sebanyak pokok yang mungkin supaya generasi yang akan datang tidak kekurangan oksigen. Pada tahun 2022 ini, yang bagi Datuk tuan-tuan dan puan-puan, MPKK telah menyertai penilaian Anugerah Integriti, Governance dan Anti Rasuah AIGA melalui penilaian yang telah dijalankan pada 8 Ogos oleh pasukan penilai. Kita telah berjaya memperolehi pingat gangsa bersama-sama kerajaan negeri. Tahniah diucapkan kepada semua yang terlibat dalam proses ini. Dalam pada itu, salah satu produk pelancongan kita juga telah berjaya menerima anugerah Homestay Labu Kubung telah dianugerahkan sebagai ASEAN Homestay Award pelancongan berasaskan komuniti di Yogyakarta, Indonesia baru-baru ini. Diharapkan dengan anugerah seperti ini dapat menaikkan lagi industri pelancongan di daerah Kuala Kangsar dan sekaligus akan menerima limpahan pelancong sempena tahun melawat Ipoh 2023 dan tahun melawat Perak 2024. Yang berhormat, yang bahagia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, akhir kalam saya mengucapkan sekali lagi setinggi-tinggi tahniah kepada penerima anugerah yang kita raikan pada petang ini. Tidak dilupakan jasa pesara-pesara kita yang telah memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada Kuala Kangsar. Kekalkan, terima kasih pesara-pesara kita ni. Kekalkan semangat kerja pasukan, esprit de corps dan terus bersatu hati mempamerkan prestasi yang terbaik. Ibarat kata Henry Ford, pengasas industri kereta Ford, coming together is a beginning, keeping together is a progress, working together is the success. Jadi seperti saya katakan tadi lah, kerjasama semua itu adalah yang paling penting sekali. Juga terima kasih tak terhingga ke atas kehadiran para tetamu jemputan yang bahagia Datuk Nur Syah binti Rahman mewakili pihak Kerajaan Negeri Perak, tuan-tuan dan puan-puan, Tuan D.O., Puan Mufidah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan syabas juga diucapkan kepada pihak Urustia, Tuan SU dan Cik Azri dan tim di atas penganjuran Majlis Apresiasi 2023 dan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang MPKK 2022. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan YDP di atas ucapan sebentar tadi. Hadirin yang dimuliakan, majlis diteruskan lagi dengan ucap tama perasmian daripada tetamu kehormat kita pada petang ini. Oleh itu, majlis dengan sukacita dan hormatnya menjemput yang berbahagia Datuk Nur Syah binti Rahman, Timbalan Setiausaha Kerajaan Pengurusan untuk tampil memberikan ucapan beliau. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih saudari pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Town Planner Zulkarnain bin Muhammad, yang di-Pertua Majlis Perbandaran
Kuala Kangsar, yang berusaha Encik Zul Hisham bin Ahmad Syukuri, Pegawai Daerah Kuala Kangsar, Puan Mufidah binti Mahfuz, Timbalan Pengarah Kanan UPEN, Unit Perancang Ekonomi Negeri, Encik Saiful Azli bin Muhammad Noor, seusaha kepada Majlis Perdana Kuala Kangsar. Yang bersama juga ketua-ketua jabatan negeri dan daerah, pemimpin-pemimpin masyarakat, wakil pertubuhan bukan kerajaan, NGO, rakan media, penerima anugerah yang diraikan, serta tuan-tuan dan puan-puan warga MPKK yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan kudrat, iradat dan inayahnya dapat kita bersama-sama pada petang yang cukup bermakna ini bagi meraihkan Majlis Apresiasi Majlis Perbandaran Kuala Kangsar 2023 dan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang untuk tahun 2022. Terlebih dahulu, saya menyampaikan salam daripada YB Susur Kerajaan Negeri kerana beliau tidak dapat hadir ke majlis yang bermakna pada hari ini kerana terdapat urusan rasmi yang tidak dapat dielakkan. Sehubungan itu, saya mewakili YBSUK menyampaikan amanat beliau melalui teks ucapan yang disampaikan kepada saya. Saya amat berterima kasih kepada Tuan Zulkarnain bin Muhammad selaku Yang Bertua kerana sudi menjemput saya bersama-sama meraihkan majlis yang cukup signifikan kepada warga kerja MPKK. Tahniah juga saya ucapkan kepada pihak pengurusan Yang Dipertua kerana berjaya menganjurkan majlis ini bagi meraihkan dan memberi pengiktirafan kepada warga kerja MPKK yang telah menunjukkan prestasi dan budaya kerja yang cemerlang sepanjang tahun 2022. Peranan penjawat awam terutama daripada pasukan pihak berkuasa tempatan amat penting dalam memastikan kelestarian kawasan bandar yang sejahtera dan selamat bagi rakyat negeri Perak, khususnya di Kuala Kangsar, bandar diraja ini. Justru diharapkan majlis pada hari ini menjadi pemangkin meneruskan kecemerlangan perkhidmatan MPKK di masa akan datang. Saya mengambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan selamat menyambut ulang tahun perbandaran ke-19. Kata Tuan YDP tadi, Sweet 19 ya. Kepada seluruh warga MPKK. Semoga MPKK terus mencapai kecemerlangan dalam memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat di Kuala Kangsar. Tuan-tuan dan puan-puan, melihat pada tahun 2022 ia merupakan tahun kebangkitan kita selepas berlakunya pandemik COVID-19. Pemulihan kita kembali secara bersasar. Begitu juga dengan perkhidmatan pihak berkuasa tempatan atau PBT. Saya pasti tuan-tuan dan puan-puan juga maklum berkenaan agenda Perak Sejahtera 2030 yang telah direncana Kerajaan Negeri di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sa'rani bin Muhammad, Menteri Besar Perak. Ia dirangka dan telah dirancang selari dengan pemulihan ekonomi negeri pasca COVID-19. Di kesempatan yang ada pada majlis pada petang ini, saya mengambil peluang ini untuk berkongsikan berkaitan pelan yang menjadi paksi pembangunan ekonomi negeri Perak bagi tempoh 8 tahun ke hadapan, kerana MPKK juga merupakan salah satu agensi penting yang menjadi penggerak kepada pelan ini. Satu pendekatan yang terancang perlu diambil bagi menyelaraskan matlamat dan sasaran yang jelas dan boleh diukur. Ianya bagi memastikan badan-badan pelaksana dapat membuat keputusan yang lebih baik dan tepat. Justru pelan ini membantu negeri Perak untuk terus berkembang, membangun dan maju seiring dengan pembangunan nasional. Dalam pelan ini, Kuala Kangsar terletak di dalam flagship ke-10 iaitu Koridor Pelancongan Diraja Global atau Global Royal Tourism. Program yang diilhamkan ini menawarkan ekonomi pengalaman kelas pertama bagi memastikan kelestarian pembangunan negeri.
Koridor ini akan mengantarabangsakan warisan dan kebudayaan Kesultanan Melayu Perak sebagai ikon dan tarikan pelancongan ke negeri ini. Perancangan ini juga selari dengan rancangan tempatan daerah Kuala Kangsar 2035 yang bercadang untuk mencalonkan zon warisan Istana Bukit Candan sebagai tapak warisan dunia UNESCO secara bersiri di bawah tajuk The Old Palaces of the Malay Sultanate. Baru-baru ini saya telah dimaklumkan homestay Labu Kubong seperti yang Tuan YDP sebut tadi sebagai salah satu produk pelancongan di daerah ini yang telah dianugerahkan ASEAN Homestay Award pelancongan berasaskan komuniti yang diterima di Yogyakarta, Indonesia. Berikan tepukan gemuruh pada tuan-tuan dan puan-puan sendiri ya. Tahniah kepada Tuan YDP dan seluruh pasukan kerja yang terlibat atas pengiktirafan yang secara tidak langsung telah menaikkan nama produk pelancongan di daerah ini sehingga dikenali di peringkat global. Ia sekaligus dapat menjadi salah satu pemangkin bagi merancakkan lagi Tahun Melawat Perak 2024 nanti. Sejajar dengan perkembangan semasa, daerah Kuala Kangsar juga telah berhadapan dengan pelbagai perubahan. Telah hampir setahun keluasan kawasan MPKK diperluaskan dan seperti yang Tuan DP maklumkan tadi, kawasan pentadbiran yang sebelum ini hanya seluas 20,400 hektar, kini keseluruhan kawasan pentadbiran MPKK telah menjadi 256,150.57 hektar dan meliputi 9 mukim. Merealisasikan perluasan kawasan ini menjadikan pemantauan perancangan pembangunan oleh pentadbiran MPKK lebih mudah dilaksanakan. Oleh yang demikian, saya berharap anggota kerja MPKK dapat memberi komitmen yang lebih jitu dalam memberikan perkhidmatan kepada penduduk daerah ini. Hadirin hadirat sekalian, untuk tahun 2023, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak telah menggariskan 5 hala tuju untuk dijayakan oleh semua agensi yang berada di bawahnya termasuklah MPKK. 5 fokus tersebut adalah: pertama, meningkatkan hasil dan daya saing ekonomi negeri. Kedua, memantapkan sinergi dalam sistem penyampaian. Ketiga, mengupayakan sara diri dan kapasiti rakyat. Keempat, keterangkuman inisiatif dan infrastruktur digital. Seperti yang dimaklumkan tadi, kita di MPKK telah dilaksanakan SISPA, Park Perak dan juga Patil ya. Jadi syabaslah ya. Dan akhirnya adalah memelihara kelestarian alam sekitar. Saya percaya berdasarkan ucapan yang dipetua awal tadi, MPKK telah mula mengorak langkah murnikan hala tuju ini. Antaranya inisiatif pendetailan tadi ya. Dan selain itu, MPKK juga telah menambah baik perkhidmatan dengan mempraktikkan perkhidmatan pembayaran cukai secara digital dan menyediakan pelbagai platform bayaran. Usaha yang berterusan sebegini akan menjadi salah satu titik tolak kejayaan penyampaian perkhidmatan MPKK sejajar dengan kelestarian bandar Kuala Kangsar. Hal ini kerana bandar Kuala Kangsar merupakan salah sebuah daripada 9 bandar diraja di Malaysia dan adalah merupakan bandar kedua terpenting selepas ibu negeri kerana di sini terletaknya istana rasmi Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak. Justru seluruh warganya perlu sentiasa memastikan bandar ini berada dalam keadaan bersih selain kemudahan-kemudahan awam berada di tahap terbaik. Semasa hampir keseluruhan PBT Negeri Perak mengalami masalah prestasi kutipan sampah, MPKK telah mengambil langkah dengan beli sebuah lori sampah bagi mengatasi masalah tersebut. Saya juga menyeru seluruh warga MPKK untuk memberi tumpuan kepada core business PBT iaitu SLJR, iaitu sampah, longkang, jalan dan rumput, termasuk lampu jalan dan landscape. Ini bukan sahaja merupakan prasyarat keceriaan bandar dan kesejahteraan penduduk, tetapi juga perkara yang diperlukan untuk menarik pelancong dan pelabur dalam dan luar negara. Penguatkuasaan undang-undang juga adalah satu keperluan. Tanpa pematuhan kepada undang-undang, sesebuah negara akan menjadi huru-hara. Namun begitu, saya ingatkan agar penguatkuasaan dilaksanakan secara adil dan berintegriti. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, setinggi tahniah saya ucapkan
kepada 22 anggota penerima anugerah perkhidmatan cemerlang bagi tahun 2022, manakala 99 anggota penerima sijil terampil. Semoga dengan pengiktirafan sebegini akan menaikkan lagi semangat tuan-tuan dan puan-puan di samping menjadi inspirasi kepada semua anggota MPKK. Turut diraikan 11 orang pesara yang telah mencurah bakti kepada MPKK. Namun majlis begini saya berharap ia dapat menggalakkan pegawai dan kaki tangan untuk terus memberikan komitmen dan daya usaha untuk mempertingkatkan lagi produktiviti dan mutu kerja yang berkualiti tinggi. Ini sekaligus menjadikan perkhidmatan kerajaan kekal sebagai perkhidmatan yang relevan dan diyakini oleh rakyat serta menepati kehendak dan ekspektasi. Sebagai mengakhiri ucapan saya pada hari yang bermakna ini, sekali lagi tahniah dan syabas saya ucapkan kepada semua penerima-penerima anugerah. Pesanan saya, kekalkan momentum kecemerlangan dan siada yang telah berjaya dicapai dan setiap daripada kita tidak kiralah menerima anugerah atau mahupun anggota kerja MPKK, senantiasalah berusaha mempertingkatkan lagi kecemerlangan anda. Akhir kalam dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Majlis Apresiasi Majlis Perbandaran Kuala Kangsar 2023 dan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2022. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk di atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi dan mohon Yang Berbahagia Datuk untuk kekal di atas pentas untuk acara yang seterusnya. Seterusnya, majlis mempersilakan Tuan Town Planner Zulkarnain bin Mohamad yang di-Pertua Majlis Perbandaran Kuala Kangsar bersama Tuan Haji Saiful Azli bin Muhammad Nur, Setiausaha Perbandaran Majlis Perbandaran Kuala Kangsar untuk naik ke pentas bagi mengiringi Yang Berbahagia Datuk bagi Majlis Penyampaian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2022, sijil terampil, sijil Penghargaan Pesara 2022 dan 2023, sijil Perkhidmatan Lama dan sijil Apresiasi Tautan Kasih tahun 2022. Dipersilakan. Mendahului senarai penerima anugerah perkhidmatan cemerlang, dijemput penerima yang pertama, Encik Muhammad Azhar bin Ahmad, Pegawai Perancang Bandar dan Desa, Jabatan Perancang Bandar dan Lanskap. Puan Suhaiza binti Samsudin, Penolong Akaunten Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta. Seterusnya, Encik Muhammad Salihuddin bin Muhammad Azrai alias Abdul Rahim, Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Jabatan Khidmat Pengurusan. Seterusnya, Encik Azli Murad bin Ibrahim, Pembantu Penguatkuasa Jabatan Undang-Undang dan Penguatkuasaan. Seterusnya, Puan Saidatul Rina binti Muhammad Sufian, Pembantu Takbir Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta. Seterusnya, Puan Salwah binti Yahya, Pembantu Takbir Jabatan Perbendaharaan.
Seterusnya, Encik Khairizal bin Mat Isa, Pembantu Penilaian Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta. Seterusnya, Encik Ravi Chandran, anak lelaki Ramasamy, Pemandu Kenderaan Jabatan Perancang Bandar dan Lanskap. Seterusnya, Encik Muhammad Nasir bin Uthman, Pemandu Kenderaan Jabatan Hikmat Pengurusan. Seterusnya, Encik Ismail bin Baputi, Pembantu Awam Jabatan Kesihatan Persekitaran. Seterusnya, Encik Megat Azura bin Megat Hanafiah, Pembantu Awam Jabatan Perbendaharaan. Seterusnya, Encik Tagavelu, anak lelaki Siniapan, Pembantu Awam Jabatan Kesihatan Persekitaran. Seterusnya, Encik Kamaruzaman bin Alang, Pembantu Awam Jabatan Kesihatan Persekitaran. Seterusnya, Encik Muhammad Zailan bin Abdullah, Pembantu Awam Jabatan Kesihatan Persekitaran. Seterusnya, Encik Bunyamin bin Ahmad Jabri, Pembantu Awam Bahagian Hal Ehwal Komuniti. Seterusnya, Encik Zaflimi bin Itam A. Rahman, Pembantu Awam Jabatan Undang-Undang dan Penguatkuasaan. Seterusnya, Encik Muhammad Amro bin Wahid, Pembantu Awam Jabatan Perancang Bandar dan Lanskap. Seterusnya, Encik Muhammad Fitri bin A. Salamat, Pembantu Awam Jabatan Kesihatan Persekitaran. Seterusnya, Puan Khairul Nisa bin Ibir Hisam, Pembantu Awam Jabatan Kejuruteraan. Seterusnya, Puan Putri Nurul Wida binti Bistamam, Pembantu Awam Jabatan Hikmat Pengurusan. Seterusnya, Encik Nabil Hafiq bin Jimrah Hisham, Pembantu Awam Jabatan Bangunan.
Dan penerima anugerah APIS yang terakhir, Encik Muhammad Isa bin Kamarudin, Pembantu Awam Jabatan Kejuruteraan. Dijemput semua penerima untuk bergambar dengan tetamu kehormat. Sekali lagi berikan tepukan yang gemuruh untuk penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2022. Majlis kini diteruskan lagi dengan penyampaian sijil perkhidmatan terampil tahun 2022. Sijil ini diberikan kepada pegawai yang markah LMPT-nya melebihi 90%. Dari Jabatan Khidmat Pengurusan, dijemput Encik Ham Kamarul bin Kamarudin, Pemandu Kenderaan H11. Seramai 7 orang penerima sijil terampil dari Jabatan Khidmat Pengurusan. Dari unit korporat, dijemput Puan Zunainah binti Zulkifli, penolong pegawai takbir N29. Dari Jabatan Undang-Undang dan Penguatkuasaan, dijemput Encik Muhammad Fazil bin Abdul Rahman, Pembantu Penguatkuasa KP22. Seramai 3 orang penerima sijil terampil dari Jabatan Undang-Undang dan Penguatkuasaan. Seterusnya dari Jabatan Pembendaharaan, dijemput Encik Muhammad Arif bin Sulaiman, Pemandu Kenderaan H11. Seramai 16 orang penerima sijil terampil dari jabatan ini. Seterusnya dari Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta, dijemput Encik Muhammad Radif bin Muhammad Tahir Jalaluddin, Pembantu Takbir N19. Seramai 6 orang penerima sijil terampil dari jabatan ini. Seterusnya dari unit pusat setempat OSC, dijemput Puan Dalila binti Muhammad Said, Pembantu Takbir N22. Seramai 4 orang penerima sijil terampil dari OSC. Seterusnya dari Jabatan Bangunan, dijemput Puan Nurul Hidayah binti Harun, Pegawai Takbir N44. Seterusnya dari Jabatan Kejuruteraan, dijemput Encik Said Muhammad Ikhwan bin Said Zainal Abidin, Pembantu Takbir N22. Seramai 7 orang penerima sijil terampil dari Jabatan Kejuruteraan. Seterusnya dari Jabatan Perancang Bandar dan Lanskap, dijemput Encik Muhammad Rashidin bin Daud, Pembantu Awam H11. Seramai 13 orang penerima sijil terampil dari jabatan ini. Seterusnya yang terakhir, dari Jabatan Kesihatan Persekitaran, dijemput Encik Muhammad Nur Fatihin bin Muhammad Rashid, Pembantu Kesihatan Awam U19. Seramai 13 orang penerima sijil terampil bagi
jabatan ini. Dan diminta semua penerima untuk ke hadapan untuk sesi bergambar bersama tetamu kehormat. Sekali lagi berikan tepukan yang gemuruh kepada penerima anugerah sijil terampil. Majlis kini diteruskan dengan penyampaian penghargaan kepada para pesara tahun 2022. Seramai 7 orang pesara yang telah pun bersara pada tahun 2022 mendahului senarai pesara. Dijemput penerima pertama, Encik Jaafar bin Muhammad Isa, Pengawal Keselamatan KP11 dari Jabatan Khidmat Pengurusan. Beliau telah pun bersara pada 29 April 2022. Seterusnya dijemput Puan Kaliamah Anak Perempuan Viren, Pembantu Awam H11 dari Jabatan Kesihatan Persekitaran. Puan Kaliamah telah pun bersara pada 15 Mei 2022. Seterusnya, majlis menjemput Encik Muhammad Tahir bin Zakaria, Pembantu Penguatkuasa KP22 dari Jabatan Undang-Undang dan Penguatkuasaan. Encik Muhammad Tahir telah pun bersara pada 16 Julai 2022. Majlis kini menjemput Encik Ravi Anak Lelaki Rahman, Pembantu Awam H11 dari Jabatan Kesihatan Persekitaran. Encik Ravi telah pun bersara pada 26 Oktober 2022. Majlis kini menjemput penyampaian penghargaan kepada pesara tahun 2023. Majlis menjemput
Puan Nur Azian binti Aznan, pembantu takbir N22 dari Jabatan Perancang Bandar dan Lanskap. Puan Nur Azian telah pun bersara pada 2 Januari 2023. Pada tahun 2022, terdapat anggota kerja MPKK yang telah meninggalkan kita buat selamanya. Oleh itu, marilah sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah bagi yang beragama Islam dan bertafakur sebentar bagi yang bukan Islam. Al-Fatihah. Majlis kini menjemput waris kepada Allahyarham Zainal Abidin bin Jaafar untuk naik ke pentas bagi menerima sijil penghargaan. Dipersilakan. Allahyarham merupakan pembantu awam Grade H11 di Jabatan Perancang Bandar dan Lanskap. Beliau telah meninggalkan kita pada 17 Mei 2022. Majlis kini menjemput waris kepada Mendiang Vasudevan, anak lelaki Subramaniam, untuk naik ke pentas bagi menerima sijil penghargaan. Dipersilakan. Mendiang merupakan pembantu awam Grade H11 di Jabatan Kesihatan Persekitaran. Beliau telah meninggalkan kita pada 1 Ogos 2022. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih di atas jasa bakti sepanjang mereka menjadi warga MPKK. Kini majlis diteruskan dengan penyampaian sijil perkhidmatan lama kepada 7 orang penerima bagi tahun 2022-2023. Dijemput Encik Muhammad Yusof bin Osman, pembantu takbir N26 dari Jabatan Perbendaharaan. Encik Muhammad Yusof telah berkhidmat selama 39 tahun.
Seterusnya dijemput Puan Azian binti Aznan, pembantu takbir N22 dari Jabatan Perancang Bandar dan Lanskap. Puan Azian telah berkhidmat selama 39 tahun. Seterusnya, majlis menjemput Encik Azami bin Alang, pemandu kenderaan H11 dari Jabatan Kesihatan Persekitaran. Encik Azami telah berkhidmat selama 39 tahun di MPKK. Seterusnya, majlis menjemput Encik Azman bin Desa, pembantu penguatkuasa KP22 dari Jabatan Undang-Undang dan Penguatkuasaan. Encik Azman telah pun berkhidmat selama 36 tahun dan bersara pada 1 September 2022. Majlis juga menjemput Encik Azman bin Desa untuk menerima anugerah sijil persaraan pada tahun 2022. Seterusnya dijemput Puan Kaliamah anak perempuan Viren, pembantu awam grade H11 dari Jabatan Kesihatan Persekitaran. Puan Kaliamah telah berkhidmat selama 30 tahun di MPKK. Dan yang terakhir, dijemput Encik Megat Muhammad Isyamuddin bin Megat Muhammad Razali, pembantu awam grade H11 dari Jabatan Kesihatan Persekitaran. Encik Megat telah berkhidmat selama 30 tahun di MPKK. Tahniah dan terima kasih kepada semua penerima sijil sebentar tadi. Majlis kini diteruskan dengan penyampaian sijil apresiasi tautan kasih kepada agensi, persatuan NGO dan juga media. Untuk makluman, anugerah ini adalah untuk mengiktiraf jasa dan khidmat bakti agensi, NGO, media atau individu yang sentiasa bekerjasama dengan MPKK sepanjang tahun 2022. Penerima pertama dijemput Dr. Husna Maizura binti Ahmad Mahir, pakar perbuatan kesihatan daerah. Dr. Husna Maizura merupakan seorang pakar perubatan kesihatan daerah daripada Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Kangsar yang telah memberi kerjasama yang baik semasa menangani isu pandemik COVID-19 di Kuala Kangsar.
Anugerah seterusnya dianugerahkan kepada ASP Muhammad Sahizan bin Abdul Rahim, Ketua Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPD Kuala Kangsar. Kerana tuntutan tugas Tuan Muhammad Sahizan tidak dapat hadir, maka majlis menjemput pasangan beliau untuk naik ke pentas bagi menerima sijil penghargaan. Ketua Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPD Kuala Kangsar yang sentiasa membantu MPKK melibatkan keselamatan komuniti sepanjang penganjuran program MPKK. Kerjasama baik antara PDRM dan MPKK dikekalkan demi kepentingan perkhidmatan awam. Penerima anugerah seterusnya adalah Kuala Kangsar TV. Kuala Kangsar TV merupakan satu saluran media massa yang sering mempromosikan lokasi-lokasi menarik di dalam daerah Kuala Kangsar sekaligus merancakkan sektor pelancongan di Kuala Kangsar. Penerima anugerah seterusnya adalah CM Eco. CM Eco merupakan syarikat yang menjalankan aktiviti yang mempopularkan penggunaan barang-barang asas dengan meminimumkan penggunaan plastik. Hadir setiap kali program Kuala Car Free Day anjuran Majlis Perbandaran Kuala Kangsar dengan menyertai booth pameran. Penerima anugerah yang terakhir adalah Cycle Dios. Cycle Dios merupakan pertubuhan NGO yang sering menjalankan aktiviti bersama MPKK di dalam program Kuala Car Free Day dan menyediakan penempatan basikal pelancongan di Victoria Beach Karai bagi memeriahkan suasana di salah satu lokasi tarikan pelancongan daerah Kuala Kangsar. Syabas dan terima kasih kepada semua penerima anugerah sijil apresiasi tautan kasih. Semoga kerjasama ini dapat diteruskan di masa hadapan. Terima kasih yang berbahagia Datuk di atas penyampaian sijil tadi. Dipohon yang berbahagia Datuk untuk terus kekal di atas pentas kerana kita ada anugerah kemuncak pada petang ini. Semua dah bersedia? Tibalah sekarang masa yang ditunggu-tunggukan penyampaian anugerah perdana MPKK 2023. Anugerah perdana MPKK merupakan salah satu anugerah berprestij yang diwujudkan sempena Majlis Apresiasi MPKK saban tahun bagi memberi pengiktirafan kepada anggota kerja sebagai tanda menghargai khidmat dan sumbangan mereka kepada organisasi dan masyarakat Kuala Kangsar. Pemilihan calon penerima anugerah adalah dinilai sendiri oleh Tuan Yang di-Pertua MPKK. Anugerah ini telah mula diperkenalkan pada tahun 2016 di mana seorang anggota kerja MPKK telah dipilih buat julung kalinya dan menerima hadiah khas berupa pakej menunaikan ibadah umrah. Tiada penerima anugerah bagi tahun 2017, 2018 dan 2019. Namun begitu, anugerah ini kembali pada tahun 2020, 2021 dan tahun 2022. Penerima anugerah akan menerima sijil simpanan premium BSN bernilai RM5,000, selimpang baldu, tanjak bermotifkan ikatan balung ayam bagi penerima lelaki dan selendang songkit bagi penerima wanita.
sebuah plak dan juga sijil. Siapa agaknya? Untuk mengetahui siapa penerima anugerah perdana MPKK tahun 2023, saksikan tayangan video biografi ini. Puan Nurul Hidayah binti Harun telah dilahirkan pada tanggal 22 Ogos 1989 di Kampar, Perak. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Kampar pada tahun 2001 dan meneruskan pelajaran di peringkat menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Kampar pada tahun 2002 hingga 2004 dan Sekolah Menengah Teknik Kuala Kangsar pada tahun 2005 hingga 2006. Beliau telah melanjutkan pelajaran dalam bidang diploma ukur bangunan di Universiti Teknologi Mara UiTM Seri Iskandar Perak pada tahun 2007 hingga 2009. Seterusnya beliau menyambung pelajaran di peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang ukur bangunan pada tahun 2010 hingga 2012 di Universiti Teknologi Mara UiTM Seri Iskandar Perak. Beliau telah memulakan kerjaya di Majlis Perbandaran Kuala Kangsar pada 15 Mei 2013 sebagai pegawai takbir grade N41. Beliau juga merupakan seorang yang aktif dalam bidang sukan dan kumpulan inovasi, di mana beliau merupakan pemain bola jaring MPKK di Sukan Kerajaan Tempatan Negeri Perak pada tahun 2013 dan tahun 2015 sebelum dilantik sebagai pengurus pasukan bola jaring MPKK di Sukan Kerajaan Tempatan pada tahun 2017 dan 2019. Beliau merupakan ahli kumpulan Sahabat Inovasi MPKK Beyond sempena Anugerah Inovasi PBT tahun 2014. Beliau juga pernah menyertai Konvensyen Kumpulan Inovasi dan Kreatif KIK Perkhidmatan Awam ke-27 peringkat Negeri Perak tahun 2014. Beliau juga merupakan ahli kumpulan Full Throttle MPKK bagi Konvensyen Kumpulan Inovasi dan Kreatif KIK Perkhidmatan Awam ke-29 peringkat Negeri Perak tahun 2016. Pada tahun 2017, beliau mewakili MPKK dalam menyertai Anugerah Inovasi Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Perak dengan projek kumpulan bertajuk 2T Maps, aplikasi menara telekomunikasi atas talian. Beliau juga telah dilantik sebagai penolong pegawai pengurus undi awal dan undi pos bagi pilihan raya umum ke-14 dan ke-15 bagi Parlimen P067 Kuala Kangsar. Beliau juga merupakan Ketua Penyelaras MSISO 9001-2015 dari Julai 2016 hingga tahun 2023, di mana MPKK telah memperolehi pensijilan MSISO 9001-2015 buat pertama kalinya pada tahun 2017. Beliau pernah memegang jawatan Setiausaha Kelab Sukan dan Kebajikan MPKK bermula tahun 2013 hingga 2020. Sebelum dilantik sebagai pengerusi Kelab Sukan dan Kebajikan MPKK bermula tahun 2021 sehingga kini, Puan Nurul Hidayah binti Harun, penerima anugerah perdana Majlis Perbandaran Kuala Kangsar tahun 2023.
sekali lagi berikan tepukan yang gemuruh buat Puan Nurul Hidayah binti Harus, Ketua Jabatan Bangunan Majlis Perbandaran Kuala Kangsar, penerima Anugerah Perdana MPKK tahun 2023. Jika drama di TV ada plot twistnya, begitu juga dengan Majlis Apresiasi MPKK pada tahun ini. Tahun ini buat julung kalinya terdapat seorang lagi penerima Anugerah Perdana MPKK tahun 2023. Siapakah penerima itu? Saksikan tayangan biografi ini. Encik Muhammad Zaidi bin Ahmad Zamani telah dilahirkan pada tanggal 20 April 1982 di Hospital Besar Ipoh, Perak. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Sultan Idris II, Kuala Kangsar dan menamatkan pendidikan menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Clifford, Kuala Kangsar pada tahun 1999. Beliau telah melanjutkan pelajaran dalam bidang sijil kejuruteraan automotif di Politeknik Ungku Omar pada tahun 2002 dan telah mendapat diploma pentadbiran awam pada April 2010 di Universiti Teknologi Mara UiTM. Beliau telah memulakan kerjaya di Majlis Perbandaran Kuala Kangsar pada tahun 2003 dengan menjawat jawatan sebagai pembantu penguat kuasa grade N17. Seterusnya, beliau dilantik sebagai penolong pegawai takbir N29 pada tahun 2019 dan pada tahun 2022 beliau telah dilantik sebagai penolong pegawai takbir grade N32. Beliau bergiat aktif dalam bidang sukan dengan mewakili pasukan Piala Presiden Perak pada tahun 2002 dan mewakili Perak TKN di Liga Perdana Malaysia. Beliau juga memberi sumbangan kepada pasukan bola sepak Majlis Perbandaran Kuala Kangsar dengan menjadi pemain semenjak tahun 2003 hingga 2017 sebelum dilantik sebagai Ketua Jurulatih Pasukan Bola Sepak Majlis Perbandaran Kuala Kangsar sehingga kini. Bukan sahaja bergiat aktif dalam bidang sukan, beliau juga aktif dalam bidang kemasyarakatan seperti pelibatan secara rasmi bersama komuniti penduduk daerah Kuala Kangsar. Beliau merupakan ahli jawatan kuasa Kelab Sukan dan Kebajikan MPKK dan AJK Tim Tak Nak Sampah Haram. Beliau juga terlibat secara langsung dalam program Kuala Kafri Day, program Turun Padang, gotong royong komuniti dan aktiviti bersama NGO. Pada tahun 2020, beliau telah dinobatkan sebagai penerima Anugerah Sukan Majlis Perbandaran Kuala Kangsar tahun 2020. Kesungguhan dan iktizam beliau dalam melaksanakan sesuatu tugasan membolehkan beliau dipilih sebagai penerima Anugerah Perdana Majlis Perbandaran Kuala Kangsar. Encik Muhammad Zaidi bin Ahmad Zamani, penerima Anugerah Perdana Majlis Perbandaran Kuala Kangsar bagi tahun 2023.
lagi tepukan yang gemuruh buat Encik Muhammad Zaidi bin Ahmad Zamani, penolong pegawai takbir N32 dari Jabatan Khidmat Pengurusan sebagai penerima Anugerah Perdana MPKK 2023. Majlis dengan sukacitanya menjemput Yang Berusaha Tuan YDP MPKK untuk menyampaikan cenderuh hati sebagai tanda kenangan dan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Nur Syam binti Rahman di atas kesudian meluangkan masa pada majlis yang cukup istimewa pada petang ini. Dipersilakan. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk di atas penyampaian anugerah dan sijil penghargaan sebentar tadi. Jadi seterusnya majlis mempersilakan tetamu kehormat untuk turun ke meja jamuan. Sungguh indah bunga kemboja di bawah atap tepi halaman. Juadah sudah letak di meja, sudilah santap tuan puan yang budiman. Majlis kini menjemput Yang Berbahagia Datuk serta para hadirin untuk menikmati juadah yang telah disediakan. Okey, kita makan pun sudah, penyampaian anugerah pun sudah. Kini tibalah masa untuk kita sampaikan hadiah cabutan bertuah. Adakah tuan-tuan dan puan-puan rasa bertuah hari ini? Sebanyak 48 hadiah disediakan. Tetapi pada petang ini kita akan sampaikan kepada top 5 sahaja dulu dan selebihnya pihak urus setia akan pamerkan di pejabat esok. Dengan ini untuk acara penyampaian hadiah cabutan bertuah, majlis menjemput Yang Berusaha Tuan YDP kita selaku penaung Kelab Sukan dan Kebajikan MPKK untuk menyampaikan hadiah cabutan bertuah. Siapa agaknya? Saya tengok atas pentas ada banyak hadiah. Saya tak pasti diorang bagi apa. Adakah tiket penerbangan ke, tiket bas ke, mana tahu bas Ipoh Kuala Ipoh? Tak tahu kan? Sebab nampak hadiah tu macam dalam sampul tu tuan. Kita tak tahu. Okey, so 5 top 5 dah ada dengan saya. Sekiranya nama yang saya sebut ini tidak dapat hadir kerana tuntutan tugas di pejabat, hadiah tetap kita akan berikan kepada yang menang pada esok hari. Okey, penerima yang kelima dijemput Encik Muhammad Nur Akmal Firdaus bin Ahmad Sabri. Ada orangnya. Syabas, bertuah nampaknya hari ini. Okey, penerima seterusnya adalah Encik Muhammad Amirul Fakri bin Osman. Ada? Ada ke? Di sana tentulah bertemu. Di sana tentulah bertemu. Di sana. Okey, dan kita bagi besok kat pejabat. Okey, seterusnya. Yang ni saya pasti ada.
Encik Tangga Velu anak lelaki Siniapan. Tahniah Cik kerana menang. Okey, seterusnya Puan Ruzaimah binti Hashim. Untuk makluman, semua hadiah ini disumbang oleh The Village Karai. Dan juga Sayung Resort. Adakah voucher penginapan tu Cik Zaidi? Okey, tu. Saya rasa itu grand prize lah sebab besar tu nampaknya. Sayang saya tak ada dalam balang tadi tu. Pemenang grand prize cabutan bertuah pada hari ini adalah Encik Ahmad Sabri bin Muhammad Saari. Ada? Ada pula. Patut tadi kita kira 1, 2, 3. Tak ada, kita pusing lagi. Tahniah tuan menang grand prize hari ini. Merpati dua sejoli, terbang dua sekawan, di mana Kita makan sudah, terima anugerah sudah, cabutan bertuah pun sudah. Jadi sambil menikmati juadah yang disediakan, majlis akan dihiburkan dengan rangkaian lagu daripada artis yang dijemput khas untuk menghiburkan para hadirin sekalian. Terimalah Uji Rashid dan Datuk Hil Amir. Tak dengar jerit-jerit tu. Assalamualaikum. Dah makan? Belum? Ni siapa punya organisation? Assalamualaikum semua. Oh, itu dia. Alhamdulillah. Ini MC punya salah. Siapa MC? Siapa MC? MC tu tak Mana kerja MC? lagi. Ni, Introduce saya dulu. Uji Rashid, MC kalau tak menyanyi lah, tak kerja cuti. Tak, saya naik dulu. Oh, you naik dulu. Lepas tu dengar I naik hormatnya, kemudian. inilah dia, Datuk Hil Amir. Tepuklah. Uji Rashid. Oh, itu dia. Awak ada lagi? Uji Rashid. Uji member Dia memang macam tu. Okay. Dia tak boleh tengok saya sebelah mata. Okey, Cik Hil Amir. Saya dah biasa dah panggil Cik Hil Amir kan? Nampak Uji Rashid dalam ni? Awak? Betul Assalamualaikum Uji Rashid tu. semua. Mudah-mudahan kita semua dapat dihiburkan dengan lagu-lagu orang lama-lama ni. Yang di bawah sini orang lama sama kami ke ataupun orang baru? Campur-campur. Awak kenal ke kita orang? Kenal lagu je lah tu, lagu raya. Bila raya semua orang kenal, budak-budak kecil pun kenal. Raya tak lama lagi. Puasa dah dekat Uji Rashid. Apa je? Uji, puasa dah dekat. Dekat dengan raya lah. Tak boleh. Pasal apa? Kalau kita nyanyi lagu raya, semua setan-setan dilepaskan. Ya, betul. Setan-setan dilepaskan. Okey. Sebagai persembahan kami yang pertama, lagu yang menaikkan nama kami berdua, Uji dan Hil, inilah dia. Terimalah
antara matamu dan mataku. Kalau boleh ikut Uji Rashid. Antara matamu dan mataku. Di matamu kulihat sinaran bercahaya permata hati. di wajahmu kulihat Mohon kepada Uji Rashid. senyuman nan berseri menawan hati. Apabila bersua bertentangan mata, Punya lidahku tak dapat berkata, renungan matamu mendebarkan sukma. jalinlah kasih ikatan mesra. Pandangilah takku Tak boleh. sepuas hatimu. Apabila berjauh, ku tak merindu. Dah dekat diri dulu. Tak, langsung tak. Matamu kulihat sinaran bercahaya permata hati. Di wajahmu terbayang harapan Hidup sama antara kita. Lagu ni sungguh romantik sekali ya. Tak tahulah. Dia cakap romantik pasal apa? Ada Datin duk tunggu sana. Apabila bersua bertentangan mata, Keluhnya lidahku tak dapat berkata. renungan matamu mendebarkan sukma. Terjalinlah kasih ikatan mesra. Pandangilah takku Tak boleh baca sepuas hatimu. kacamata hitam. Apabila berjauh, ku tak merindu. Di matamu kulihat sinaran bercahaya permata hati. Di wajahmu terbayang harapan Hidup sama antara kita. Hidup bersama antara kita semua. Ya, itu yang kita nak. Alhamdulillah. Terima kasih. Lama tak duet lagu ni Uji Rashid. Orang lama duk nyanyi, tak tahulah, takut terplay out ni. Okey ke? Datuk? Ya. Amboi. Saya dah dengar ada apa peminat kata tu. Tak dengar? Tak dengar. Ya. Tak apa, tak payah jerit-jerit. Nak ikut nyanyi boleh. Nak tepuk tangan lagi boleh. Tepuklah tangan. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Tak adalah apa-apa dulu masa kita nyanyi 70-an kan. Orang kenal sangat-sangat. Belum apa-apa lagi dah tepuk tangan.
Lah ni semuanya umur-umur kami. Umur-umur kami ada yang muda-muda macam tu semua. Boy, diorang siap-siap dengan kursi semua. Ini orang muda tau, orang muda duduk. Tapi Uji Rashid, saya heran sekali. Apa? Saya punya umur tu tak mau naik-naik lah. Macam tu juga. Oh dia kah? Ya. Inilah dia. Yang perasan muda. Jejaka pilihan 70-an ni lah dia. Dulu memang handsome. Sekarang ni entahlah hamsap. Handsome macam gajah. Okey. Boleh lagi tu dia ada peminat. Boleh tak? Lagi sekali. Tu dia boleh. Ni Datuk kempen. Dia nak masuk politik. Okey. Lepas ni saya nyanyi lagu solo saya. Okey. Tapi bolehkah tunggu Lagu sini? apa? Lagu apa? Tunggu sini nah. Lagu apa bagi tahu? Lagu solo tu? Dia tak ingat lagi dah. Ya Uji nak nyanyi lagu solo. Yelah tahulah lagu saya dulu. Hel Hel Amir memang kenal sangat-sangat lagu saya. Dia dah lupa lah. Dia dah umur. Banyak lagu mana nak ingat kan? Semakin hari. Semakin hari semakin sayang. Uji Rashid. kita minta Tepukan kepada Uji Rashid. duduk diam sini. Dah, duduk diam. Kena duduk sini. 20 sen. Bila memandang gambarmu, hatiku rasa Tepukan kepada Uji Rashid. senyuman di bibirmu menawan kalbu. Mengapa hanya bayangan tak sanggup berjauhan? Andainya kita bersua, betapa mesra. Boleh tak semua sekali ikut nyanyi? Ramai yang ada nostalgia dalam lagu ini. Yang bertemu jodoh. Ku damping hatiku berlagu riang. Terima kasih. Dari awak fikir apa? Elikas? Ku terbang, terasa kau bersama, memberiku cubaan mesra, daku bahagia. Semakin hari ku kenal, jiwaku rasa tak senang. Semakin hari ku pandang, Semakin sayang. hatiku berlagu riang, teringat malam dan siang, betapa Boleh tidur. sekok. Oi, lo ramai lagu. Aku bahagia. Semakin hari ku kenal, jiwaku rasa tak senang. Semakin hari ku pandang, Semakin sayang. semakin Sayang. alah tak dengar. Semakin sayang. semakin Terima kasih. Itu dia. rasanya semua malu sebenarnya. Semangat tu ada bagus. Alhamdulillah. Semangat orang semua dia ingat, tapi semangat dia habis dah, hilang dah. Awak lupa. Ha? Awak lupa.
Lama tak jumpa yang tu lupa tu. Hari ni dah jumpa, dah terlupa. Okey, lepas ni ada lagu Hil Amir ke? Tak. Ada seloka pula. Seloka, Apa ni? Bukan, seloka. Ni. Seloka. Ingin ku menilik kasih ayu jelita. Itu lagu apa? Okey, lagunya Wajah. Wajah kesayangan hamba untuk semua. Kepada hero-hero semua. Kuat sikit. Muzik kuat sikit. Ya, tu dia. Jangan banyak reverb boleh tak? Reverb turun. Wajah kesayangan Hil Amir ada dekat sana. Ingin ku milik kasih ayu jelita, wajah cantik berseri sinar cahaya, sopan santun berbudi, bergaya sederhana, halus tutur bahasa, sungguh mulia. Rambut panjang terurai bagai sutera, hias bunga sekuntum bagai Nampak je. bibir merah delima, merdu alun suara, penambah jiwa dan lara, rasa bahagia. Bila ada bubur bunga kan atas kepala. Era. Pipi pauh dilayang, alis matanya lentik, sekali mata memandang, hati tertawan, wajahnya mempersona, tiada lagi candingnya, bagai dewi menjelma, jadi temanku, datanglah wahai pujaan, datang padaku, lukisan wajah kasih di ruangan mata, kalung dirimu sayang dengan cinta nan mesra, wajah kesayangan hamba kini ku jumpa. Pipi pauh dilayang, alis matanya lentik, sekali mata memandang, hati tertawan, wajahnya mempesona, tiada lagi tandingnya, bagai dewi menjelma, jadi temanku, datanglah wahai pujaan, datang padaku, lukisan wajah kasih di ruangan mata, kalau dirimu sayang dengan cinta nan mesra, wajah kesayangan hamba kini ku jumpa. Itu dia wajah kesayangan hamba. Ada yang belum jumpa? Ada yang jumpa wajah kesayangan hamba? Oh, dah lama dah mereka jumpa. Angkat tangan yang belum jumpa. Ha? Oh, semua dah jumpa dah tu. Uji Rashid. Uji Rashid belum jumpa lagi. Kesian dia. Tak mau dah. Tak mau dah. Happy. Relax. Okey. Okey. Apa dah lagi? Tak ada apa-apa lagi. Terima kasih banyak. Salam hormat, Assalamualaikum. salam manis, salam sayang dari saya. Minta dan Uji maaf Rashid. kalau apa-apa yang terdapat dalam persembahan kami tersilap salah. Yes. Ni apa hal? Macam ni sebenarnya ada permintaan kalau Ya. boleh artis jemputan kita untuk turun ke bawah untuk kita bergambar. Boleh. Boleh, I ya? takut jatuh je. Tak apa, mungkin seorang boleh tolong? Boleh? Ada okey lah tu. Boleh, ya? Partner I ada. Sebenarnya bukan I yang jatuh, nanti dia yang jatuh. Tak Boleh apa, kat saya tangga ada ni. kat sini boleh sambut.
Saya tangga ni takut. Kena dukung kah? Okey, para tetamu boleh bangun sekali tak? Boleh bangun dan ke tengah? Kita bergambar sikit. Kenang-kenangan. Berlian cincin permata, itu tandanya cinta. Jikalau abang dah sayang, Okey. janganlah abang bimbang. Okey. Lihatlah bulan Alright. mengambang, tentulah wajahku terbayang. Okey, freestyle satu. Alright. Takkanlah good aja. Boleh. 1, 2, 3. Oh, ada lagi. Sekejap. Ada lagi. Jikalau abang menyinta, berilah tanda mata. Berlian cincin Okey, itu dia. Dengan berakhirnya persembahan tadi dan sesi fotografi, maka lengkaplah sudah Majlis Apresiasi MPKK tahun 2023 kita. Saya Azlin Azhar selaku pengacara anda hari ini mewakili kru produksi memohon ampun dan maaf di segala kekurangan yang ada, dan semoga apa saja anugerah yang tuan-tuan dan puan-puan terima hari ini menjadi batu loncatan dan semangat untuk terus berkhidmat di negara yang tercinta. Dengan itu, saya mengundur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. merpati dua sejoli, terbang dua sekawan, di mana matahari, di situ pula bulan. Asmaraku lebur padamu, oh rupawan. Kaulah jalan